Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fizuddin Hanafi melaporkan berita utama MyDFF News edisi April 2020. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk MyDFF News edisi pertama Januari 2020. Jabatan Perikanan Malaysia memandang serius mengenai isu segelintir individu yang tidak bertanggungjawab menangkap ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak dibenarkan mengikut Akta Perikanan 1985. Kejadian baru-baru ini berlaku di Simpan Durian Jelebu Negeri Sembilan apabila tular beberapa individu sedang melakukan karan ikan. Pejabat Perikanan Daerah Jelebu bersama anggota polis sedang menjalankan siasatan dan mengesah suspek yang disyaki melakukan perbuatan tersebut termasuk ingkar arahan PKP, ekoran aduan yang telah dilakukan oleh penduduk setempat. Pihak jabatan mengingatkan kepada orang ramai bahawa perbuatan tersebut merupakan satu kesalahan di bawah kaedah-kaedah perikanan sungai 1976 Negeri Sembilan. Sabit kesalahan boleh dihukum denda maksimum RM20,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jabatan Perikanan Negeri Kedah bersama 5 anggota Puat Kuasa Perikanan telah mengesan 90 unit bubur naga di Kuala Terbengau, Kedah pada 12 April 2020. Kesemua bubur naga tersebut telah disita pada lokasi yang sama tetapi pada waktu yang berbeza. Sebanyak 30 unit bubur naga telah dikesan di 0.8 batu nautika dari pantai Terbengau pada jam 5.30 pagi manakala 30 unit lagi dikesan pada 6.30 pagi dan 30 unit seterusnya pada 7.30 pagi masing-masing 0.9 batu nautika dari pantai Terbengau. Kesalahan akan didakwa di bawah Seksyen 11-3-A Akta Perikanan 1985 iaitu mengusahakan peralatan menangkap ikan tanpa lesen yang sah. Pihak jabatan akan sentiasa memantau dan mengawasilnya terutamanya penggunaan peralatan ketika menangkap ikan dan prosedur pelesenan sedia ada. Ia juga termasuk nelayan sampan yang menggunakan pukat dan peralatan yang tidak selaras dengan kelulusan pelesenan. Susulan penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini, pelbagai aktiviti dan perkara perlu diadaptasi kepada kebiasaan baharu atau the new normal. Jabatan Perikanan Malaysia tidak ketinggalan untuk mengadaptasi perkara ini dengan buat julung kalinya mesyuarat khas Ketua Pengarah Perikanan bersama pihak pengurusan Jabatan Perikanan Malaysia dilaksanakan secara atas talian bersama pengarah-pengarah bahagian. Agenda mesyuarat tersebut telah menumpukan sepenuhnya terhadap penyelarasan bagi tindakan terhadap isu dan bekalan ikan yang termasuk di dalam perkhidmatan penting negara, essential services. Fokus jabatan turut merangkumi tindakan dalam aktiviti pembangunan, penguatkuasaan dan kawal selia, pelesenan, biosecurity, pusat-pusat induk dan benih, kewangan serta peringkat bekalan makanan yang memerlukan kesegeraan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung. Jabatan Perikanan Malaysia turut memberi sokongan padu kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19. Kita belum menang, namun kita juga belum kalah. Kuatkan semangat, tekadkan usaha dan sama-sama kita membendung wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac 2020 yang lalu dan telah dilanjutkan lagi sehingga 28 April ini telah memberi kesan yang agak besar terutama kepada golongan B40 termasuk nelayan dan juga peternak ikan. Namun berbeza situasi yang berlaku di Kampung Kepis Johor Negeri Sembilan apabila Encik Saleh Ahmad, seorang pengusaha ternakan ikan air tawar menerima permintaan yang tinggi dari penduduk di sekitar kampung tersebut. Menurut beliau, penduduk kampung lebih selesa membeli ikan yang diternaknya dan tak perlu bersesak di pasar. Pendapatan di masa PKP ni macam lebih sikit. Mungkin dulu saya boleh jual dalam antara 50 kilo sebulan di sini. Dalam PKP ni memang hampir 100 kilo sebulan. Berhubung dengan keselamatan ketika bekerja, beliau turut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antaranya beliau menginap di rumah kecil berdekatan dengan kolam ternakan yang dibina pada 18 Mac lalu dan tidak pulang ke rumahnya yang hanya 25 km berdekatan dengan kolam ternakannya. Beliau turut menghadkan penggunaan pekerja dengan meminta anaknya sendiri sebagai pekerja sambilan bagi membantu beliau menguruskan hasil ternakan. Tolong bapak saya buat puyuh ikan semua. Ni lebih bagus daripada duduk rumah tak ada buat apa-apa. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan pada 18 Mac hingga 28 April bagi membendung wabak penularan COVID-19, pihak kerajaan memberi kebenaran kepada nelayan dan pengusaha akuakultur untuk beroperasi seperti biasa. Kebenaran ini adalah termasuk dengan pergerakan lori ikan
kilang pemprosesan, pengedaran, jualan dan penghantaran yang telah ditaktifkan sebagai perkhidmatan kritikal atau essential services. Namun aspek pematuhan operasi pekerja di tahap minimum dan pengiliran pekerja perlu dilaksanakan demi keselamatan pekerja dan pelanggan. Bagi waktu penghantaran, pihak Majlis Keselamatan Negara MKN telah menetapkan waktu operasi di mana penghantaran hanya boleh bermula pada jam 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Manakala bagi peruncitan, pemprosesan, jual dan beli pula boleh mula beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam sahaja. Justru Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah mengambil inisiatif melaksanakan pasar segar terkawal di lokasi-lokasi terpilih di seluruh negara bagi mengelakkan kesesakan di pasar basah. Kerajaan menggalakkan orang ramai untuk membeli produk atau bahan makanan secara dalam talian sepanjang PKP berlangsung. Layari laman web agrobazaar.com.my dan netmakbiz.com.my bagi mendapatkan pelbagai produk pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, barangan basah seperti ayam, ikan dan daging serta barangan runcit dan asas tadi. Jabatan Perikanan Negeri Selangor telah mengulurkan bantuan makanan asas kepada 62 warga Agro Selangor pada 17 April 2020. Bantuan makanan tersebut merupakan sumbangan dari Jabatan Perikanan Malaysia bagi meringankan beban kepada golongan yang terkesan. Kesemua penerima bantuan berasal dari daerah Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Langat, Sepang, Gombak, Petaling, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Semoga mereka dapat mengharungi dugaan ini dan berharap agar wabak pandemik ini segera berakhir. Sama-sama kita memerangi COVID-19. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mampu menghasilkan pengeluaran perikanan sebanyak 1.85 juta tan metrik setahun, termasuk perikanan tangkapan, akuakultur dan perikanan darat dengan anggaran nilai 14.5 bilion ringgit. Pencapaian dari sektor perikanan ini telah memberi sumbangan kepada KDNK Pertanian sebanyak 12.5% dengan kadar sara diri SSL sebanyak 92.09% dan jumlah nilai perdagangan sebanyak 7.5 bilion ringgit. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Malaysia telah merekodkan jumlah dan maklumat terperinci melalui profil perikanan bagi setiap negeri bagi subsektor perikanan tangkapan dan juga akuakultur. Sebelum saya akhiri laporan minggu ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Fizuddin Hanafi. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk My Daily News, edisi pertama Januari 2020.